Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Amira binti Abdul Malik. Tajuk yang saya akan bentangkan hari ini adalah Malaysia Coronavirus. Coronavirus adalah sejenis virus yang menyebabkan jangkitan pada saluran pernafasan. Terdapat beberapa jenis coronavirus seperti Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus SARS dan Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus MERS-CoV. Coronavirus terbaru yang ditemui di China adalah novel coronavirus 2019 iaitu COVID-19. Jangkitan coronavirus menyebabkan spektrum gejala suasana biasa kepada radang paru-paru yang teruk. Cara penularan COVID-19 adalah daripada individu kepada individu melalui titisan dari hidung atau mulut yang tersebar apabila seseorang dengan COVID-19 batuk atau bersin. Titisan ini melintasi objek atau permukaan di sekelilingnya. Orang lain kemudian mendapat jangkitan COVID-19 tersebut apabila menyentuh objek atau permukaan tersebut dan menyentuh mulut, hidung atau matanya. Seseorang itu juga boleh dijangkiti dengan COVID-19 jika mereka berada dekat dengan pesakit COVID-19 yang batuk atau bersin atau melepaskan titisan. Itulah sebabnya penting untuk mengekalkan jarak lebih dari 1 meter atau 3 kaki dari orang yang sakit. Pengembara ke negara yang mempunyai kes COVID-19 dan selepas pulang ke Malaysia adalah diingatkan untuk menjalankan langkah-langkah tersebut. Yang pertama, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi iaitu sentiasa membasuh tangan dengan menggunakan sabun dan air ataupun menggunakan hand sanitizer. Seterusnya, sentiasa membawa bersama penutup mulut dan hidung iaitu face mask dan juga hand sanitizer. Elakkan daripada mengunjungi tempat tumpuan ramai dan bergaul rapat dengan mana-mana individu yang bergejala dalam tempoh lawatan. Selain itu, elakkan daripada melawat ke ladang haiwan, tempat sembelihan haiwan atau menyentuh sebarang jenis haiwan semasa dalam tempoh lawatan. Seterusnya, elakkan daripada makan makanan yang tidak dimasak dengan sempurna ataupun mentah semasa dalam tempoh lawatan. Sehingga kini, trend kes aktif menunjukkan penurunan secara beransur-ansur pada pertengahan bulan 6 hingga 24 Jun 2020 dengan jumlah kes sebanyak 242 kes di wad biasa, manakala di wad ICU hanya 2 kes sahaja di Malaysia. Keseluruhannya, kes setakat itu direkod sebanyak 8,596 kes dengan jumlah sembuh ialah 8,231 kes dan jumlah kematian hanya 121 kes sahaja. Wabak COVID-19 mendatangkan impak yang besar kepada sektor pendidikan, perniagaan dan perkhidmatan di Malaysia. Di bawah KPT, semua pelajar IPT telah diarahkan pulang ke rumah masing-masing bermula 27 April 2020. Turut ditutup ialah institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti serta penutupan semua universiti awam UA dan swasta serta institut latihan kemahiran negara. Bagi memastikan sistem pendidikan tidak terhenti dengan wabak pandemik yang mengejutkan seluruh dunia ini, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Pendidikan Sains menyarankan agar guru untuk menggunakan platform pembelajaran pengajaran di atas talian untuk berinteraksi dengan pelajar dan memberi latihan secara maya. Ramai pelajar pada masa kini sesungguhnya mempunyai akses kemudahan teknologi di rumah mereka. Dari segi perniagaan pula, industri kecil dan sederhana PKS amatlah terjejas, termasuklah pusat membeli belah, gerai jualan makanan dan minuman serta sektor pengangkutan udara ditutup. Walau bagaimanapun, premis perniagaan yang membekalkan keperluan harian seperti pasar raya, pasar awam dan kedai runcit teruskan operasi tapi dalam masa tempoh yang telah dihadkan oleh pihak kerajaan. Bagi sektor perkhidmatan pula, semua premis sektor kerajaan dan swasta diarahkan berhenti beroperasi kecuali premis perkhidmatan yang menyediakan perkhidmatan penting negara seperti air, telekomunikasi dan elektrik. Sesungguhnya, kerajaan sememangnya telah mengambil inisiatif yang berkesan bertujuan mampu untuk mengatasi kesulitan rakyat. Presiden Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia, iGuru, berpendapat bahawa warga pendidik, khususnya guru kini perlu mengangkapkan diri dengan pengurusan dalam teknologi digital dan menguasai ilmu berkaitan e-learning
pelajar. Oleh itu, bagi sektor pendidikan, para pendidik telah disarankan alternatif untuk menjalankan kelas secara atas talian. Sebagai contoh, melalui konferens video duhala atau sehala antara pendidik dan para pelajar. Platform yang digunakan ialah Google Meet, Zoom dan Microsoft Teams. Segala input pembelajaran dapat disampaikan dan diterangkan dengan jelas melalui aplikasi-aplikasi ini oleh guru dan pensyarah kepada para pelajar. Seterusnya, bagi sektor perniagaan, kerajaan telah menyediakan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat Prihatin Subsidi untuk meringankan beban keuangan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang bernilai RM260 bilion Malaysia. Melalui Prihatin, subsidi upah kepada pekerja syarikat diberikan sebanyak RM13.8 bilion Malaysia. Tambahan lagi, majikan yang berdaftar dengan SSM atau PBT sebelum tarikh 1 Januari 2020 akan diberikan bantuan keuangan oleh kerajaan selama 3 bulan berturut-turut demi kelangsungan operasi perniagaan. Kerajaan juga mengambil inisiatif yang berkesan kepada PKS bagi memudahkan lagi urusan mereka dengan memasukkan kadar faedah 2% untuk skim kredit mikro yang berjumlah sebanyak RM500 juta Malaysia di bawah Bank Simpanan Nasional BSN dan dipanjangkan lagi ke Tekun Nasional. Mengecualikan bayaran sewa atau memberi diskaun sewaan untuk peniaga runcit PKS bagi premis yang dimiliki oleh syarikat berkaitan kerajaan dan mengurangkan bayaran levi pekerja asing sebanyak 25% kepada semua syarikat yang permit pekerjanya telah tamat pada 1 April hingga 31 Disember 2020. Bagi sektor perkhidmatan pula, terdapat pelbagai perkhidmatan yang boleh diperoleh secara atas talian. Sebagai contoh, Kerajaan Negeri Pahang telah melancarkan aplikasi Pahanggo pada Mei tahun 2019 telah mendapatkan sambutan yang amat menggalakkan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada tahun ini. Buktinya, sebanyak 581,000 pengesanan akses yang telah dilakukan dalam aplikasi tersebut sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP baru-baru ini. Segala perkhidmatan ada terdapat dalam aplikasi tersebut bagi memudahkan rakyat di negeri Pahang. Sebagai contoh, urusan dengan MPK, bayaran bil-bil Astro dan penjelasan zakat. Iaitu dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19 ini, setiap individu dan organisasi perlu terus mematuhi pelarasan piawaian prosedur SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Selain itu, masyarakat dinasihati agar dapat menyesuaikan diri dengan norma baharu sesuai dengan keadaan sekeliling. Sekian, terima kasih.